Okey, untuk apa? Cabaran seterusnya, cabaran seterusnya adalah Perang Johor Jambi. Okey. Jadi apa yang terjadi dalam Perang Johor Jambi ni? Okey. Johor sebenarnya dia menuntut satu wilayah, iaitu wilayah Tungkal daripada Jambi. Okey, ini menyebabkan peperangan berlaku antara mereka daripada tahun 1659 sampai 1679. Okey. Jadi Johor menyerang Jambi pada Jun 1679 dan akhirnya Jambi tewas dan tunduk kepada Johor Riau. Okey, itu adalah cabaran yang kedua. Okey, cabaran yang ketiga adalah konflik pembesar. Okey, konflik pembesar ni bermaksud pembesar-pembesar dalam Kesultanan Johor Riau ni ada perselisihan faham. Okey, jadi bila berlakunya perselisihan faham, dia macam menggugat sedikitlah keamanan Johor Riau tu. Okey, jadi siapa yang terlibat? Okey, dia melibatkan antara Bendahara Tun Habib Abdul Majid dengan Laksamana Tun Abdul Jamil. Okey. Jadi persaingan ni akhirnya berakhir bila Laksamana Tun Abdul Jamil ni dia berundur ke Terengganu. Okey, jadi keturunan bendahara kembali berpengaruh dan Tun Habib meninggal dunia dan dikenali sebagai Bendahara Padang Sarjana dan jawatan dia diganti oleh anaknya iaitu Tun Abdul Jalil. Okey, dan yang terakhir cabaran yang keempat ialah ancaman Raja Kecil. Okey, maksudnya Raja Kecil ni dia macam menggugat ke amanan Johor Riau lah. Okey, jadi macam mana Raja Kecil ni boleh boleh menggugat keamanan Johor Riau? Okey, Raja Kecil ni dia menyerang Johor pada tahun 1718 sebab dia menuntut tahta kerajaan Johor. Okey, sebab apa dia tuntut tahta kerajaan Johor ni sedangkan Johor masa tu dah ada sultan. Okey, Raja Kecil ni dia claim, dia claim dirinya ni sebagai putera Sultan Mahmud Shah I. Ya, bila dia dah claim diri dia sebagai putera Sultan Mahmud Shah I, dia mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Johor Riau dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Okey, jadi bila Raja Kecil ni mengaku yang dia ni sebagai Sultan Johor, Sultan Johor yang sah ketika itu iaitu Raja Sulaiman, dia meminta bantuan Opu Bugis 5 bersaudara untuk mengusir Raja Kecil. Akhirnya dia minta tolonglah, dia minta backup daripada Opu Bugis 5 bersaudara ni untuk mengalahkan Raja Kecil. Dan akhirnya Raja Kecil ni berjaya ditewaskan pada 4 Oktober 1722. Raja Sulaiman pun akhirnya ditabalkan sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Lepas tu dia punya balasan kepada Opu Bugis 5 bersaudara ni apa? Daeng Merewah iaitu salah seorang 5 Bugis bersaudara ni, dia dilantik sebagai Yang di-Pertuan Muda atau Yang Tuan Muda Bugis pertama di Johor. Itu adalah 4 cabaran. 4 cabaran yang dihadapi oleh Johor Riau iaitu persaingan Johor Aceh Portugis, Perang Johor Jambi, konflik pembesar serta ancaman Raja Kecil. Sekarang kita tengok pula. Kita dah tengok cabaran yang dihadapi oleh mereka kan. Jadi apa pula yang Johor Riau ni buat untuk menghadapi cabaran ni? Itu adalah strategi menghadapi cabaran. Maksudnya taktik diorang ni untuk melepasi ataupun menangani cabaran ni. Secara keseluruhannya ada 3 strategi untuk menghadapi cabaran. Yang pertama, tengok kotak ninjau ni, pemindahan pusat pemerintahan. Kedua, membina kota pertahanan. Dan yang terakhir, menjalinkan hubungan dengan Belanda. Pemindahan pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan Johor ni dia sering kali ataupun kerap lah berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Daripada sini ke sini, daripada sana ke sini. Dia sering berpindah randah. Contohnya semasa pemerintahan Sultan Ibrahim, kegemilangan Johor Riau diteruskan di Kepulauan Riau Lingga. Dia dah berpindah ke Kepulauan Riau Lingga. Jadi kenapa dia orang berpindah? Kenapa asyik berpindah je tak tetap dekat satu tempat? Pusat pemerintahan ni dia sering berpindah disebabkan keperluan strategi ketenteraan dan pertahanan serta muslihat mempertahankan diri daripada ancaman Portugis dan Aceh. Jadi sebab 3, bila dia orang berpindah ni, dia macam sebahagian daripada strategi dia orang lah. Lepas tu dia macam untuk mengampuri pihak musuh bila dia orang tak dapat
trace, tak dapat tengok lokasi sebenar pusat pemerintahan Johor Riau. Okay, dia tak tetap kan daripada satu tempat lain. Jadi diorang keliru. Okey, keduanya membina kota pertahanan. Maksudnya kota untuk diorang bertahan. Okey, kota pertahanan diorang ni pun sering berubah mengikut lokasi pusat pemerintahan dan mempunyai bentuk serta ciri tersendiri. Okey, dia punya kota pertahanan ni dia punya ciri-ciri yang menyebabkan kota ni dapat bertahan lah daripada serangan musuh. Okey, contohnya kota Kara, okey, yang diasaskan oleh Sultan Alauddin Yayat Shah I ni terletak di kuala Sungai Telor. Okey, apa ciri-ciri dia? Okey, dekat kota Kara ni ada pagar yang dibuat dengan pancang kayu besar setinggi 40 kaki dan panjangnya 12 meter. Boleh bayangkan kan dia punya tinggi tu. Okey, dia diperkuatkan dengan bedil dan meriam. Selain daripada pagar yang tinggi, dia ada senjata bedil dan meriam untuk menewaskan musuh. Okey. Dan yang terakhir, apa dia strategi Johor untuk menghadapi cabaran pihak luar lah. Okey. Diorang ni menjalinkan hubungan dengan Belanda. Maksudnya diorang ni ada agreement, ada perjanjian dengan Belanda daripada segi pertahanan untuk mempertahankan Johor. Okey. Jadi hubungan Johor Belanda ni dia bermula pada tahun 1602. Okey, apabila Belanda yang start dia macam offer bantuan kepada Sultan Alauddin Yayat Shah II untuk melindungi Johor daripada serangan Portugis dan Aceh. Okey, jadi Belanda ni dia tahu yang Johor ni ada ancaman daripada Portugis dan Aceh. Okey, jadi Belanda ni dia ambil tindakan, okey, dia offer bantuan kepada Johor untuk melindungi Johor daripada dua kuasa besar ini. Okey. Jadi bila diorang dah hulurkan bantuan, okey, jadi dah dipersetujui dan perjanjian Johor Belanda ditandatangani pada 17 Mei 1606 antara Admiral Belanda Cornelis Metelief de Jonge dan Sultan Alauddin Yayat Shah II di atas kapal Belanda bernama Oranje. Maksudnya Admiral Belanda ni pemimpin Belanda lah, pemimpin Belanda itu. Okay, dia tanda tangan di perjanjian dengan Sultan Alauddin Yayat Shah II di atas kapal Belanda bernama Oranje. Okay. Belanda meminta bantuan Johor untuk menyerang Melaka. Okay, sebab apa Belanda minta bantuan Johor menyerang Melaka? Sebab Melaka ni dikuasai oleh Portugis. Okay. Johor mengambil bahagian dalam perang Belanda Portugis. Okay, apa dia bentuk-bentuk bantuan yang Johor bantu, yang Johor bagi kepada Belanda untuk menewaskan Portugis? Okey, tengok yang pertama tu. Okey, yang pertama dia membantu mengangkut peralatan perang. Askar-askar Johor membantu mengangkut peralatan perang. Keduanya, membuat tapak meriam. Ketiga, menggali parit kubur. Keempat, menyekat musuh lari ke dalam hutan. Kelima, menaikkan semangat tentera Belanda. Okay, Johor membantu Belanda mengepung dan menyerang Portugis di Melaka sejak 2 Ogos 1640. Okay, Portugis di Melaka berjaya ditewaskan pada Januari 1641. Okay, jadi bila dua kuasa ini berjaya menjalinkan hubungan, akhirnya Portugis pun berjaya ditewaskan pada Januari 1641. Okey. Jadi itu adalah strategi menghadapi cabaran. Okey, kita pelajari pemindahan pusat pemerintahan, membina kota pertahanan dan menjalinkan hubungan dengan Belanda. Okey. Jadi secara keseluruhannya hari ini kita belajar mengenai apa? Okey, kita belajar mengenai pengasasan Kesultanan Johor Riau. Okey, kita tengok macam mana dia mula diasaskan, okey, oleh Raja Ali. Kemudian dia ada pusat pemerintahannya, Kota Kara, okey, Kota Sayong dan juga apa? Tanjung Batu ataupun Kota Batu. Okey. Kemudian ada dia punya apa? Ada punya cabaran-cabaran dia dalam menghadapi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Johor Riau lah. Okay, antaranya persaingan Johor Aceh Portugis, perang Johor Jambi, konflik pembesar dan juga ancaman Raja Kecil. Dan yang terakhir, dia punya strategi menghadapi cabaran ni, okay, dia orang memindahkan pusat pemerintahan, dia orang membina kota pertahanan dan yang terakhir menjalinkan hubungan dengan Belanda. Okey, jadi tamatlah
sesi penerangan saya pada hari ini, sesi PDPR kita pada hari ini. Okey, sekarang saya nak kamu buat kuis yang saya berikan dan juga kita akan bincangkan dalam kelas Google Meet sebentar saja lagi. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.